Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran Asas Sains Komputer bab 3.1 Pembangunan Algoritma bagi standard pembelajaran 3.1.4, iaitu mengesan dan membaiki ralat bagi pesudukut dan juga catat alih. Jadi anda boleh buka buku teks, buka surat yang berkaitan dengan standard pelajaran ini 3.1.4, di mana contoh 3.1. Okey, kalau kita lihat di sini, anda diberikan satu situasi di mana Melanie diberikan satu tugasan oleh gurunya untuk membina satu atur cara yang mencari dan memaparkan nilai 8 dalam senarai berikut. Rajah 3.15 dan rajah 3.16 menunjukkan pesudukut dan catat alih yang dihasilkan oleh Melanie. Apabila atur cara disemak, Melanie mendapati bahawa atur caranya hanya menyemak nilai pertama dalam senarai dan seterusnya semakan berulang tanpa memaparkan sebarang hasil. Jadi berlaku ralat di sini. Jadi tugasnya ialah anda perlu mengenal pasti di manakah ralat tersebut. Dalam mengenal pasti ralat tersebut, ada beberapa cara. Yang pertama sekali, anda boleh lihat pada pesudukut. Okey, anda boleh lihat sepintas lalu di manakah punca berlakunya ralat yang dinyatakan tadi, iaitu atur cara hanya menyemak nilai pertama sahaja dalam senarai dan seterusnya semakan berulang tanpa memaparkan sebarang hasil. Jadi kita boleh lihat dekat sini, jika itu langkah yang pertama, jika anda tidak boleh dapat kesan ralat pada pesudukut, anda boleh lihat pada catat alih. Pada catat alih, apakah ralat yang mungkin anda boleh lihat dengan lebih jelas, bergantung kepada individu lah. Okey, bagi cikgu lebih mudah melihat pada catat alih, okey, jika berlaku sebarang ralat. Tetapi jika melihat kepada kedua-duanya anda masih lagi tidak dapat mengenal pasti di manakah ralat tersebut, maka sebenarnya kita boleh gunakan kaedah teknik semakan meja. Okey, seperti yang kita dah belajar dalam pelajaran yang lepas, di mana kita buatkan pengiraan satu demi satu. Okey, nilai-nilai pemboleh ubah yang diberikan nilai awal, kemudian diberikan formula nilai pemboleh ubah berubah dan sebagainya. Okey, kita boleh buatkan satu demi satu dan kenal pasti di manakah berlakunya ralat. Dan di situ barulah kita boleh dapatkan buat pembetulan pada catat alih dan juga pesudukut. So anda boleh pilih sama ada anda ingin menggunakan melihat pada pesudukut ataupun catat alih, ataupun pada membuat teknik semakan meja sebegini. Okey, jadi langkah pertama, lihat dulu pada pesudukut, lihat pada catat alih, dan jika tidak, buat teknik semakan meja. Okey. Okey, bagi contoh yang diberikan ini, apa yang penting di sini ialah apa kita lihat, ada mula, ada setkan senarai dengan item-item yang terdapat dalam senarai L. Kemudian diisytiharkan boleh ubah I, N, T, di mana I adalah bilangan lelaran, N adalah bilangan item, T adalah nilai carian yang ingin dicari. So, dalam kes yang ini, I sama dengan kosong. Okey, nilai lelaran masih lagi kosong. N sama dengan 12, iaitu nilai bilangan item yang ada dalam senarai L. Dan T tidak dinyatakan di sini. Berapakah nilai yang ingin dicari? Dan itu sebabnya carian hanya berkisar pada item yang pertama sahaja. Dan yang keduanya ialah nilai I perlu ditambahkan supaya item seterusnya dalam senarai dapat disemak sehingga item carian dijumpai. Jika I tidak ditambah, maka lelarannya tidak akan bertambah, masih kosong saja sepanjang carian. Maka itu sebabnya kalau kita lihat tadi, dia hanya berlegar pada item pertama sahaja. Jika I ditambahkan I tambah 1, maka dia akan pergi pada item kedua, item ketiga dan seterusnya. Jadi apabila dilihat pada catat alih ini, okey, nilai T perlu diletakkan pada selepas arahan setkan I dengan N setkan N ini di sini, dan di sini ya. Kemudian nilai I tambah 1 sama dengan I tambah 1 perlu diletakkan jika L tidak bersamaan dengan T di sini. Okey, pada catat alih. Okey, dan papar N ini juga perlu diubah kerana apa? Nilai yang perlu dipaparkan ialah T, kerana T adalah nilai carian, bukannya N. N ni apa? N adalah bilangan item. Dia bukan nak paparkan N, tetapi dia nak paparkan nilai T.
iaitu nilai carian. Jadi berdasarkan carta alih yang telah diperbaiki dan ralat yang kita kenal pasti pada carta alih, maka kita perbetulkan, kita baiki ralat, kita masukkan di sini, kita ada masukkan nilai T, carian T, dan kemudian kita masukkan formula kira I sama dengan I tambah 1 supaya dia akan pergi kepada laran yang seterusnya. Dan pada carta alih juga kita telah baiki, kita masukkan nilai carian T dan kita letakkan formula I sama dengan tambah 1 dan kita betulkan paparkan T di situ. So itu adalah yang kita boleh buat apabila kita melihat pada carta alih dan juga pada prosedur kod. Okey. Jika lebih susah lagi, seperti yang cikgu cadangkan, anda buat teknik semakan meja. Okey, bagi aktiviti 3.8 di mana anda perlu mengesan dan membaki ralat. Okay, kaji penyataan masalah di bawah ini, iaitu Dayang Arni ingin mencari nilai 58 dalam satu senarai nombor. Dayang Arni menulis satu prosedur kod seperti di bawah, dan di dalam prosedur kod ini ada ralat yang anda perlu betulkan. Okey, caranya pertama sekali ialah kita kena faham bagaimanakah ini adalah soalan untuk mencari item, ya, search. Jadi maksudnya di sini sama ada linear atau binary search. Daripada prosedur kod yang dinyatakan di sini, yang ditulis di sini, jelas menunjukkan bahawa ini adalah binary search, di mana kita ada indeks awal ditambah dengan indeks akhir dibahagi dengan 2. So ini adalah binary search. Jadi anda perlu merujuk kepada prosedur kod asal untuk binary search untuk anda kenal pasti buat perbandingan di manakah ralat yang berlaku. Okey. Jikalah katakan keluar dalam peperiksaan anda tak ingat, anda tidak ada rujukan, maka anda terpaksa ingat jugalah. Terpaksa ingat yang inilah. Anda terpaksa ingat prosedur kod yang asal untuk satu-satu binary search. Kata kunci di sini ialah untuk binary search dia akan bahagi 2. Dan dia akan menggunakan arahan selagi ataupun while. Okay, selagi syarat itu tidak dipenuhi, dia akan berulang sehinggalah dia menjumpa item yang dikehendaki. Jadi kalau kita lihat di sini, okay, kita bandingkan antara dua ni. Ini adalah soalan tadi, di mana ada perkataan mula, okey betul. Kemudian ada setkan senarai L, ada senarai dia, okey betul. Isytiharkan boleh ubah indeks awal. Indeks awal ni maksudnya item yang mula-mula sekali lah. Okey, indeks awal biasanya mesti kosong. Dan indeks akhir. So indeks akhir nilai tengah, okey, antara item-item yang boleh ubah yang perlu dikenal pasti. Okey, betul tak? Kita lihat di sini, indeks awal kosong, betul tak? Indeks akhir dia 10. Kita lihat sini, berapa nilai item kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kerana indeks akhir mestilah bilangan item, kalau ada 11, 11 tolak 1. Mana datangnya formula 11 tolak 1 ni? Okey, kalau kamu lihat di sini, okey, di sini ada menunjukkan apabila kita nak mencari indeks yang terakhir, maka kita kena tolak 1. Ini J. J sama dengan N tolak 1, di mana N adalah bilangan item, tolak dengan 1, maka kita akan dapat J. J ialah, mana J di sini? J ni adalah indeks yang terakhir lah bagi sesuatu item di dalam senarai yang diberikan. Okey, itu yang pertama. Okey, ini betul lah. Okey, kita lihat baris demi baris prosedur kod tersebut. Okey, nombor 6, while indeks awal less than indeks akhir. Selagi indeks awal kurang daripada indeks akhir. Betul tak di sini? Okay, while I less than J. Ni yang asal lah. Ni yang asal. Betul atau tidak? I ni apa? I lah laran yang kosong. Okey. Dan J adalah bilangan indeks yang terakhir. Okey. Ataupun laran yang terakhir. So, while indeks awal less than indeks akhir. Indeks awal kosong, kurang, okey, boleh lah. Sama jugalah, selagi dia tidak melebihi nilai indeks yang terakhir tu. Indeks yang terakhir, contohnya kalau kosong hingga 10, selagi dia tidak lebih daripada 10, maka dia akan jalankan arahan di dalam gelungan tersebut. Okey, so nombor 6 ni betul. 6.1, indeks tengah
equals tu sama dengan indeks awal tambah indeks akhir bahagi 2. Okey. Di sini kita nampak dengan jelas ralat dia. Apakah ralat dia? Sepatutnya kalau kita lihat pada prosedur kod yang asal, bahagi tu ada satu saja simbolnya, bahagi. Ini kenapa ada dua lah ni? Jadi ralat dekat situ. Jadi kita boleh betulkan simbol ralat tu hanya satu, simbol bahagi tu hanya satu sahaja, bahagi dengan 2. Indeks awal dibahagikan tambah indeks akhir dibahagi dengan 2. Okey, 6/2. Jika nilai tengah apa benda ni? Double quotes. Nilai cari. Sepatutnya jika nilai tengah sama dengan nilai yang dicari. Kerana dekat sini kalau prosedur kod yang asal, jika B is equal to LM. Jika dia sama dengan nilai item pada pertengahan, maka gelung akan berhenti. Okey. Jadi sini jika nilai tengah sama dengan, ada dua kali simbol sama dengan nilai cari, maka paparkan nilai cari. Tetapi dalam kes ini, apakah nilai carinya? Nilai cari tak dinyatakan dengan jelas. Jadi kalau kita lihat pada prosedur kod yang asal, okey, nilai carian B dinyatakan. Okey, nilai carian B dinyatakan. Okey, jadi dalam kes yang ini, prosedur kod ini anda perlu tambahkan sebelum baris yang ke-6 ni, anda perlu masukkan satu nilai carian yang bersamaan dengan nilai cari. Okey, di situ. Okey, kemudian papar nilai cari, okey betul, dan keluar gelung. Okey, ini betul. Dan 6/3, jika nilai tengah kurang daripada nilai cari. Nilai tengah kurang daripada nilai cari. Okey, apa yang patut kita buat? Indeks awal sama dengan indeks tengah tambah 1. Okey. Nilai tengah kurang daripada nilai cari. Okey, jadi maksudnya indeks tengah tambah 1. Betul tak? Kita lihat, bandingkan semula dengan prosedur kod yang asal. Jika B less than LM, lebih kecil daripada item yang tengah, ni terbalik ni. Okey, maka M tolak 1. Tetapi jika tidak maksudnya sini apa? Jika B lebih besar daripada nilai tengah. Okey, nilai carian lebih besar dari nilai tengah, so M tambah 1. Di sini pun sama juga, jika nilai tengah lebih kecil daripada nilai cari. Okey, jika nilai tengah lebih kecil daripada nilai cari, indeks tengah tambah 1. Okey, betul. Jika nilai tengah lebih dari nilai cari, dia akan sebaliknya lah. Okey, maka indeks akhir, okey, sama dengan indeks tengah tolak 1. Okey, tamat jika dan tamat. So di sini anda nampak apakah masalah prosedur kod ini tanpa perlu merujuk pada carta alih. Dia tak bagi carta alih pun di sini. Jadi kita nampak dengan jelas. Ada soalan yang mudah, ada soalan yang susah, dan ada soalan yang lebih susah jika untuk mencari ralat tersebut. Jadi tugasan anda pada hari ini ialah anda perlu betulkan semula. Okey, perlu betulkan semula pada carian mula pada set senaraikan L ni. Anda perlu tambahkan di baris ke-6, perlu letakkan nilai cari. Okey, kemudian anda perlu betulkan simbol ni, bukan bahagi ni bukan dua kali ya. Bahagi ni bukan dua kali, dia hanya sekali sahaja. Okey, dan kemudian kalau ni simbol apa ni, cikgu tak nampak ni. Simbol sama dengan kot. Sepatutnya simbol sama dengan dua kali, sama dengan. Okey, yang lain tu betul. Okey, so itu saja untuk hari ini. Anda perlu buat aktiviti ini 3/8 dan kemudian diikuti dengan aktiviti 3.9. Okey, aktiviti 3.9. Kerana dia hampir sama sahaja kaedahnya, cumanya yang tadi adalah binary search. Okey, ini adalah binary search. Mana tadi? Sorry. Ini adalah binary search. Okey, sementara yang ni pula lebih kepada sort. Okey, sort. Jadi anda perlu bandingkan dengan prosedur kod dan carta alih yang asal untuk bubble sort atau bucket sort.
dan bandingkan dengan yang diberi dalam soalan. Itu caranya. Okey. Dan kalau kita lihat aktiviti 3.9 ini, Nurul mengeluarkan semua simpanan dalam sebuah tabung. Wang simpanan Nurul terdiri 30 keping wang shilling yang bernilai 5 sen, 10 sen dan 20 sen dan 50 sen. Nurul ingin mengisih ke semua wang shilling tersebut mengikut nilai menaik menggunakan bucket sort. Yang ini bucket sort. Jadi anda boleh bandingkan dengan pseudo code bagi bucket sort dan kenal pasti di manakah ralat berlaku di sini. Jika tak boleh juga, dan anda perlu buat teknik semakan meja. Okey. Jadi untuk minggu ini, cikgu mengharapkan anda siapkan aktiviti 3.8 dan aktiviti 3.9 dengan menghasilkan sama ada pseudo code yang baru ataupun carta alih yang baru. Dalam kes yang soalan 3.9 ini, anda perlu bangunkan carta alih yang baharu. Okay, itu sahaja pada minggu ini. Sekian, terima kasih.